Tak ada siapa pun waktu tu dengan saya yang saya nak luahkan. Dia tidak ada tempat untuk meluahkan. Dia juga tidak tahu bagaimana, ke mana nak pergi sebenarnya. Rupanya saya ada 3 sakit dalam waktu yang sama. So you need time for it to build up and it develops into a mental health condition. Jadi sebab tu intervensi awal itu yang penting. Saya try untuk apply terapi yang provide dekat universiti saya. This person has a mental health issue and they want to do something about it. Assalamualaikum, nama aku Amy. Aku hari ni aku nak ceritakan pasal diri aku, yang mana aku ni seorang yang takut akan kematian. Semuanya bermula pada tahun 2021. Time tu kawan baik aku, daripada zaman waktu sekolah lagi, kita memang kawan baik, kita memang rapat berdua. Biasanya kita orang buat apa-apa je bersama. Contohnya kita orang pergi ponting sekolah pun sama-sama. Kita orang panjat asrama, fly sama-sama. So memang macam-macam kita orang buat sama-sama. Dan bila habis sekolah pun kita orang masih berkawan. Kerja pun sama-sama. Dan sampai satu masa tu kawan saya ni dia meninggal dunia. Dia meninggal sebab aksiden dilanggar kereta. Waktu tu kita orang sama-sama dalam perjalanan nak pergi ke KL waktu tu, nak cari baju raya, malam raya. Tapi waktu tu saya tak fikir ajal lah. Waktu tu saya yalah, waktu muda lagi kan. So kita pergi sama-sama ke KL malam tu, dan tiba-tiba dia dirempuh kereta. Bila sampai dekat hospital je saya tahu yang dia dah tak ada. Bagi saya waktu tu merupakan titik terendah dalam hidup saya. Benda ni tak dialami oleh semua orang lah. Pasal kawan kita nak rasa down. Tapi kawan saya ni lain. Saya dengan dia memang terlalu rapat. Dan bila dia tak ada, saya tak boleh terima realiti tu. Dan sejak hari tu saya macam selalu alami panic attack. Kadang-kadang sakit kepala, pening. Badan tu rasa macam nak tumbang, rasa tak seimbang badan kan. Saya tak tahu kenapa. Dan benda ni berlaku bila selepas kematian kawan saya tu. Saya buat pemeriksaan lah. Saya jumpa doktor. Macam mana pun hasil pemeriksaan dengan doktor tu tak ada apa-apa. Saya tak ada sebarang penyakit atau masalah kesihatan fizikal yang lain. Cuma simptom-simptom macam menggigil, selalu rasa nak pitam, jantung tu macam berdebar laju, berpeluh-peluh, sesak nafas, kadang-kadang rasa macam tercekik, dan sakit dada tu memang selalu sangat. Dan yang saya pelik tu, benda ni berlaku selepas kejadian kawan baik saya tu meninggal. Dan apa yang lagi teruk saya mula perasan yang saya akan mudah macam trigger bila saya tengok macam image, muzik atau berita atau apa saja yang berkaitan dengan kematian. Saya akan rasa macam kena panic attack. Dan panic attack ni dia susah nak hilang. Dia tak semudah yang macam orang sangka. Kadang-kadang orang fikir panic attack ni engkau sendiri yang buat. Tapi orang yang tak alami tu dia boleh cakap, tapi orang yang mengalami macam saya ni, saya dapat rasa benda tu memang seksa. Dan biasanya benda tu dia berlarutan sampai 30 minit, 40 minit, kadang-kadang 1 jam untuk saya dapat reda balik saya punya perasaan. Dan saya sedar kegelisahan atau ketakutan yang melampau ni adalah berpunca daripada saya yang terlalu overthinking tentang kematian. Macam saya cakap, semua orang takut pasal mati. Tapi bila kita ada seseorang yang rapat dengan kita, sebaya dengan kita, yang pergi tanpa kita sangka-sangka dia akan pergi dulu, korang mesti akan rasa macam, ish, kalau dia boleh mati, aku pun boleh bila-bila mati. Macam mana kalau kejap lagi aku mati? Macam mana kalau kejap lagi aku tak sempat jumpa mak aku tak sempat jumpa family aku kat rumah? Saya banyak berfikir macam tu. Saya banyak berfikir yang, apa akan jadi kalau aku mati? Siapa nak tanggung mak aku? Siapa yang boleh gantikan diri aku dekat keluarga aku? Benda tu semua membuatkan saya rasa nak berpeluh-peluh, panic attack, rasa nak tercekik tadi macam saya cakap kan. Benda-benda tu semua menyebabkan ia berlaku. Kalau kesan lain pula, kalau yang saya rasa bila saya semakin teruk, dia sampaikan saya mengganggu aktiviti harian saya. Kadang-kadang saya perlu berjalan di papah
Saya tak boleh jalan biasa. Kadang-kadang tiba-tiba saya rasa lemah longlai lutut. Kadang-kadang mandi pun saya berpaut pada dinding. Dan yang paling seram, saya takut bila saya kesorangan. Dalam tempat gelap, saya terbayangkan kalau saya mati. Dan sekarang ni, simptom tu dah makin teruk. Dia buat saya obses tentang kesakitan, tentang sakit. Macam mana rasa kena kanser. Saya suka tengok orang dekat hospital, dan benda ni banyak menyusahkan dalam hidup saya. Perkongsian Amy ni sangat jelas. Dia sangat faham tentang cabaran-cabaran dia. Dia juga faham tentang apa sebenarnya yang dia lalui. Sebab kadang-kadang bila kita melalui cabaran-cabaran dengan isu kesihatan mental, penyakit mental, ia bukan sesuatu yang mudah ya. Apabila kita sering berasa takut, I can really resonate when he was talking about rasa nak mati tu. Apabila kita tidak tahu cara nak mengatasi dan menangani, it can be very debilitating. Pertama sekali, betulkan cara hidup. Kadang-kadang bila kita dalam perasaan keadaan yang sangat bimbang, risau, resah, gelisah dan sebagainya, badan kita ni kita panggil dalam fight and flight mode, sentiasa dalam keadaan stres ya. Tidur dan rehat ni perlu cukup ya. 6-8 jam sehari, tidur sebelum pukul 11. Pukul 11 our body repairs itself. Jadi the sleep wake cycle tu kita kena jaga. Keduanya, makan tepat waktu, makan pemakanan yang bernutrisi. Ketiganya, tolong bersenang, bergerak, okay? So kalau kita boleh exercise, kita boleh jalan di luar, tak payah jogging, you don't have to do any extreme sports or exercise, tetapi cukuplah sekadar apa yang kita mampu supaya kita dapat merembeskan hormon-hormon yang baik ya. The other thing that is very important is self-care and self-love. Okay, it could mean investing in hobbies. Wanita, saya tak tahu hobi saya apa. Self-exploration, ini adalah masa untuk kita explore. Kita sendiri ada benda-benda yang kita sukai, yang boleh membantu kita, yang boleh kita panggil de-stress dan juga therapeutic. Keadaan-keadaan yang tidak menentu, tragedi. Amy kongsikan tadi, sahabat baik beliau meninggal dunia secara tiba-tiba, beliau tidak dapat menerima. So this is a grieving process. Dan grieving process ya guys, you must understand, ini bukan satu proses yang pendek. Dia proses yang lama, kadang-kadang berpanjangan, kadang-kadang seumur hidup. Dia bergantung sebenarnya kepada apa yang berlaku dalam kehidupan, sistem sokongan bagaimana, coping mechanisms kita bagaimana. Jadi yang penting, bina sistem sokongan itu. Dan tidak semestinya anda ada serangan panik ni bermaksud anda ada penyakit mental, tetapi individu yang hidup dengan penyakit mental biasanya banyak mengalami serangan panik. Tetapi kalau anda tahu bagaimana nak menangani, mengatasi, you can actually live with a panic attack ataupun apa sahaja penyakit mental dan boleh terus thrive ataupun berjaya dalam kehidupan. Jadi yang penting, menimba ilmu, bina sistem sokongan, dan pendekatan itu perlu satu pendekatan yang menyeluruh. Jadi kepada anda yang mungkin ya melalui cabaran-cabaran kesihatan mental ataupun ahli keluarga dan orang yang tersayang, boleh reach out kepada Miasa. Talian krisis 24 jam 7 hari seminggu kami adalah 1-800-1866 1-800 2 kali, dan juga boleh follow kami di social media Miasa Malaysia, miasa.malaysia di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok, insyaAllah.